Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kerana faktor mikrofon dengan gain kita jauh, agak ada gangguan frekuensi. Kita teruskan ke program kita. Kita sambung kitab Tadabbur ayat Nabi kita. Sampai buku surat 43. Surah Al-Imran ayat 66 dan 67. Firman Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Maksudnya sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepada Tuhannya ialah Baitullah yang terletak di Mekah yang berkat dan dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat ini ketika Nabi SAW di Madinah? Baginda menyuruh orang Yahudi, ada 3 kelompok bangsa Yahudi yang terkenal di Madinah ketika itu, Bani Qaynaqah, Bani Nadir, Bani Quraidah. Nabi SAW menyuruh mereka memeluk Islam seperti mana yang diajar oleh Nabi Musa AS, seperti mana yang telah diseru oleh Nabi Isa AS kepada kaum Bani Israel. Tetapi mereka enggan, mereka menuduh Nabi SAW dan sahabat meniru cara mereka beribadat yang menjadikan Al-Aqsa sebagai kiblat. Jadi orang Yahudi memperlekehkan dakwah Nabi SAW. Agama kami lah agama yang sulit, kalian ni mencipta tiru agama kami, kiblat kalian pun tiru kiblat agama kami. Itulah orang Yahudi memperlekehkan dakwah Nabi SAW. Saudara fahamnya bila Nabi SAW ketika di Mekah Al-Mukarramah, di awal permulaan Islam, Nabi SAW solat menghadap Masjid Al-Aqsa. Tapi kalau kita baca sirah Nabi SAW, ketika Nabi SAW masuk dalam Masjidil Haram, Nabi tengah sujud, Nabi solat sujud menghadap Kaabah. Ada orang Quraisy meletakkan Nabi surut muntah di atas bahu Nabi. Jadi timbul kontradik di situ. Nabi SAW solat menghadap Kaabah ke Nabi SAW solat menghadap kiblat Masjid Al-Aqsa? Jawapannya Nabi SAW menghadap 2 kiblat. Caranya macam mana? Nabi SAW solat di sudut Hajarul Aswad. Nabi SAW solat di sudut Hajarul Aswad, iaitu bertentangan dengan sudut rukun Syami. Rukun Syami menghadap ke arah mana? Negara Syam. Syam adanya bumi Palestin. Di bumi Palestin adanya Masjid Al-Aqsa. Jadi di situ Nabi SAW solat. Jadi Nabi dapat menghadap 2 kiblat, iaitu Masjid Al-Aqsa dan juga dalam masjid yang sama Nabi solat menghadap Kaabah. Bila orang Yahudi memperlekehkan Nabi SAW, kononnya agama Islam meniru agama mereka, maka Nabi SAW berdoa bersungguh-sungguh. Nabi SAW mendongak wajahnya ke langit berdoa. Kalau kita berdoa mendongak wajah ke langit, adakah Tuhan ada di langit? Jawab. Kita berdoa menadap tangan ke langit, itu cara syariat doa yang dianjurkan oleh agama kita. Bukan maksudnya Allah Ta'ala itu berada di langit. Kita solat menghadap Kaabah, bukan maksudnya Allah ada di Kaabah. Kita solat berdiri menghadap ke arah tempat sujud, bukan maksud Allah ada di tempat sujud. Cara kita beribadat. Betul, muslimat Muhammad SAW. Nabi SAW berdoa bersungguh-sungguh
Dia kan baginda mendongak wajahnya ke langit, berikan kesembuhan Nabi supaya Allah Ta'ala perkenankan doa baginda ubah kiblat orang Islam daripada Masjid Al-Aqsa ke mana? Kaabah Al-Musharrafah. 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan. Setelah itu Nabi SAW doa baginda dimakbulkan dengan turunnya ayat Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' wa lanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Maksudnya kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang menarah ke langit, maka kami benarkan engkau berbalik menghadap kiblat yang engkau tunggangi. Oleh itu baliklah mukamu ke arah Masjidil Haram tempat letaknya Kaabah, dan di mana sahaja kamu berada maka hadaplah muka kamu ke arah ini. Perintah Allah. Kutub utara ke, kutub selatan ke, timur ke, barat, di benua Eropah ke, di benua Hindi ke, di tanah besar Cina ke, di tanah Jawa ke, kita solat mesti menghadakan kiblat kita ke arah Kaabah. Itu salah satu syarat sah solat. Maka muslim simak rahmat sekalian. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat dan Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Ketika turunnya wahyu ini, Nabi SAW dan beberapa orang sahabat telah pergi ke kampung Bani Salamah di Madinah. Nanti kita akan ziarah Madinah nanti. Kerana menerima jemputan makan tengah hari daripada seorang sahabat yang nama Ummu Bashar Ibn Al-Barra. Apabila tiba waktu zuhur, Nabi SAW dan sahabat solat di masjid Bani Salamah. Ketika rakaat yang kedua turunlah wahyu ini. Jibril membantu Nabi SAW memusingkan badan Nabi SAW hampir 180 darjah. Tukar kiblat ke arah mana? Ke arah Kaabah Al-Musharrafah. Rakaat pertama ketika itu Nabi solat menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Turun malaikat Jibril membawa wahyu ini, kemudian membenturkan dudukan Nabi SAW memusing tubuh badan baginda menghadap hampir 180 darjah, menghadap ke arah Kaabah Al-Musharrafah. Masjid yang Nabi SAW dirikan solat zuhur itu kemudian masyhur dikenali sebagai masjid apa tuan? Masjid Qiblatain. Bila orang Yahudi tahu berita tersebarnya perubahan kiblat daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram itu cepat sampai ke pengetahuan orang Yahudi. Lalu mereka pun merekehkan tindakan orang Islam tukar kiblat. Ketika orang Islam solat menghadap ke arah Baitul Maqdis, mereka merekehkan orang Islam. Mereka kata bahawa orang Islam ikut agama mereka. Bila Allah Ta'ala perintahkan orang Islam menukar kiblat ke arah Masjidil Haram untuk membezakan kiblat orang Yahudi dengan kiblat orang Islam, mereka merekehkan perintah ini. Nampak orang Yahudi ini memang sentiasa tidak akan redha dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala tulis walat arda ankal yahud walat nasara hatta tattabi'a millatahu. Ya, kalau kita kaji bahasa Arab dan bahasa Arab, Ustaz biasanya dia kaji di Jordan. Lat tu maknanya sama sekali tidak. Selama-lamanya tidak. Berlaku tu lain juga. Lat tu maknanya selama-lamanya tidak. Orang Yahudi selama-lamanya tidak akan rata kata orang Islam.
termasuk orang Imam Qurtubi. Atau muslimat termasuk juga. Mereka beranggapan, apalah, kau tahu tak ya Muhammad? Adapun Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat yang kalian adakan sebelum ini itu lebih utama daripada Masjid Haram, itu Kaabah yang kalian jadikan kiblat itu. Kerana Masjid Al-Aqsa itu lebih tua usianya berbanding dengan Kaabah Al-Musharrafah. Lalu Allah Ta'ala menafikan, Allah Ta'ala yang mencipta bumi, Allah yang tahu, Allah Maha mengetahui sejarah manusia di atas muka bumi ini. Allah Ta'ala tahu rumah ibadat yang mula-mula dibina di atas muka bumi ini. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a linnas alladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Allah menafikan dakwaan orang Yahudi yang mengatakan bahawa Masjid Al-Aqsa lebih awal dibina daripada Masjid Haram. Berapakah jarak tempoh pembinaan Kaabah dengan Masjid Al-Aqsa? Dan siapakah yang membina Masjid Al-Aqsa? Tuan-tuan muslimat rahmat juga. Baik. Dalam sebuah hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari, qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a awwala? Qala al-Masjid al-Haram. Qultu thumma ayyu? Qala thumma al-Masjid al-Aqsa. Qultu kam kana bainahuma? Qala arba'un. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masjid yang pertama sekali dibina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Masjid Haram. Aku bertanya lagi kemudian, masjid apa? Rasulullah menjawab, Masjid Al-Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa jarak di antara keduanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, 40 tahun. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i. Siapakah manusia yang pertama membina Masjid Al-Aqsa? Kita tahu bahawa manusia yang pertama membina Kaabah ialah Nabi Adam AS. 40 tahun selepas Nabi Adam membina Kaabah, terbina pada Masjid Al-Aqsa. Maka fahamlah kita bahawa manusia yang pertama membina Masjid Al-Aqsa juga ialah siapa? Nabi Adam AS. Ini muslimat rumah termulia. Sungguh pun kiblat telah bertukar ke Masjid Haram, tetapi Masjid Al-Aqsa jangan dilupakan. Ia tetap mesti berada dalam hati dan jiwa sanubari setiap orang Islam yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Sebab masjid ini disebut dalam Al-Quran. Jangan bila Allah dah tukar kiblat daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjid Haram, lalu kita lupakan Masjid Al-Aqsa. Tidak. Kerana dalam Al-Quran Allah muliakan, Allah tinggikan darjat Masjid Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Dua masjid yang Allah Taala sebut. Bukan Masjid Baru Jaya. Tak ada nama Masjid Baru Jaya, Masjid Bongeng. Bila lagi? Masjid apa nama tempat pun Masjid apa? Masjid Senayan. Masjid Senayan, Masjid Labu. Allah Ta'ala sebut Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa. Menunjukkan dua masjid ini sangat mulia, mesti berada dalam hati setiap orang Islam. Tuan-tuan muslimat rahmatullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila salasati masajid, Masjid Haram wa Masjid Al-Aqsa wa Masjid. Tidak diperintah untuk usaha payah menziarahinya, melainkan 3 buah masjid. Pertama Masjid Haram, yang kedua Masjid Al-Aqsa, dan yang ketiga Masjid ini, iaitu Masjid Nabawi. Bila tuan-tuan nak pergi ke Masjid Haram ni memang susah kena kumpulkan duit, susah kerana apa? Letih, perjalanan jauh, penat nak menziarahi Masjid Al-Haram.
Kemudian Masjid Al-Aqsa, senang nak masuk Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan muslimat hormat lagi mereka. Kesian tuan-tuan, kesian. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Al-Aqsa lah, kesian. Mesti sunyi pergi. Saya pun pergi kena cari. Kalau tengok Masjid Haram, Masjid Nabawi, meriah kan 24 jam penuh dengan orang datang untuk solat. Padahal Masjid Al-Aqsa tu dudukannya sama juga. Nabi suruh pergi. Kenapa tak ramai? Pergi kena cari berbas-bas, berpuluh-puluh bas. Orang-orang Kristian, orang-orang China, orang-orang Eropah, orang Italy, orang Jepun datang ke Baitul Maqdis melawat kota lama Baitul Maqdis. Mana juga orang Islam? Mana juga orang Islam? Masjid Al-Aqsa sama seperti masjid tempat kita. Habis solat Isyak tutup gelap berita. Yang ada pengawal yang menjaga. Takut ada orang masuk curi tabu masjid. Tuan-tuan muslimat hormat mereka. Jadi kan Masjid Al-Aqsa habis saja sembahyang Isyak tutup, sunyi sepi. Tak seperti Masjid Nabawi meriah 24 jam, tak seperti Masjid Haram meriah 24 jam. Padahal dudukan Masjid Al-Aqsa sama. Heran bin ajaib, orang bukan Islam pula yang berduyun. Tapi mereka tak masuk dalam Masjid Al-Aqsa. Mereka hanya melawat di luar saja. Mana pengiwa Islam? Orang Kristian, tuan-tuan faham ya? Baitul Maqdis ni kota suci bagi 3 buah agama. Agama Islam kerana adanya kiblat pertama kita iaitu Masjid Al-Aqsa. Yang kedua, penganut Kristian, Katolik. Walaupun di Vatican City itu adalah tempat Pope mereka tinggal. Orang Kristian dia ada ketua agama mereka yang disebut sebagai Pope. Dulu namanya Pope Francisco. Dan meninggal Paus yang ganti dia Pope Con. Robert. Kalau sini kota Vatican City kota mulia bagi mereka tu, tapi rumah ibadat mereka yang paling mulia namanya Church the Holy Sepulchre. Di mana tu? Di Baitul Maqdis. Itulah gereja paling suci bagi penganut agama Kristian. Sebab itu mereka berbondong-bondong, berpas-pas, bersujud, orang Italy, orang Rom, orang Amerika, orang Jepun, orang China, non-Muslim penganut agama Katolik berduyun-duyun masuk ke Baitul Maqdis kerana nak menziarahi Church the Holy Sepulchre. Pintu gereja itu orang Islam yang sekat. Yang pintu gereja itu kunci gereja Church the Holy Sepulchre. Kunci itu siapa yang pegang? Tapi zaman, kalau kita baca sejarah mula berzaman zaman perjanjian Sayyidina Umar kan datang situ. Dia membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian Sayyidina Umar solat di luar gereja tu. Sebelah gereja tu ada masjid namanya Masjid Sayyidina Umar. Oh tak ramai datang. Yang datang berduyun, orang tu berbaris nak masuk dalam gereja Church the Holy Sepulchre. Sayyidina Umar dijemput oleh gereja untuk sembahyang dalam gereja tu, oleh pihak gereja, tapi Sayyidina Umar tak mahu, dia sembahyang di luar gereja. Jadi tempat Sayyidina Umar sembahyang tu didirikan sebuah masjid di orang Islam. Masjid Sayyidina Umar sebelah di gereja, di Masjid Sayyidina Umar. Tapi kata orang yang menziarahi Masjid Sayyidina Umar, orang Islam tak berani datang ke Palestin kerana berjayanya media sosial yang dikuasai oleh Yahudi yang menakut kalau orang Islam datang ke bumi Palestin. Dia orang bukan Islam berbondong-bondong ramai berbondong-bondong
kerana nak tengok kubur Nabi Isa. Dalam gereja tu ada kubur. Dalam gereja Church the Holy Sepulchre itu ada kubur. Macam mana kita berbaris, tuan-tuan berbaris nak masuk raudah. Macam itulah orang Kristian berbatu ajar nak masuk, nak tengok kubur Nabi Isa. Padahal dalam agama kita, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Betul ya? Kita beriman mereka sama sekali tidak membunuh Nabi Isa, mereka sama sekali tidak menyalibnya, tetapi yang disalib itu tidak orang yang disempurnakan wajahnya seperti Nabi Isa. Jadi haji dah pergi, umrah dah pergi, satu masjid lagi yang tuan-tuan pergi. Kena usaha, sungguh-sungguh, jangan takut. Jangan takut mati di mana-mana, tuan-tuan boleh mati. Tapi takut-takutkan oleh media sosial yang dikuasai oleh Yahudi. Sampai orang Islam takut nak pergi bumi Palestin. Mereka mengadu-adukan kedatangan tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan kita rasa terharu sangat. Pergi minum kedai kopi di Palestin tu tak payah bayar. Kalian tetamu kami katanya. Kami tertunggu-tunggu kedatangan kalian. Dia merangikan kita. Nak bayar, tak bayar. Percuma. Kami merangikan. Nanti balik Malaysia, nanti ajaklah kawan-kawan semua datang ke sini. Macam tu sekali. Nak mengharapkan pemuda-pemuda Palestin makin marahkan Masjid Al-Aqsa. Tak ada sebab tak dibenarkan. Yang dibenarkan pun 70, 80, Aminah akan masuk ke Masjid Al-Aqsa. Yang banyak meramaikan Masjid Al-Aqsa ialah orang Malaysia itu tegas sangat. Orang Indonesia pun tegas sangat. Mana pergi orang Islam? Mana hilang semangat kekuatan orang Islam untuk mendaulatkan kemuliaan kesucian Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan muslimat menghormati lagi dimuliakan. Ya. Jadi Church the Holy Sepulchre, sebenarnya apa dia? Iaitu tembok burak, the Wailing Wall. Apa namanya? Tembok meratap. Orang Yahudi dia meratap. Dia meratap. Kemudian dia ada baca teori doa. Kemudian disebutkan di jelas-jelas batu ratapan, Wailing Wall. Wailing Wall, batu meratap. Batu itulah yang tembok itu disebut dengan tembok burak. Tembok apa nama itu kan? Tembok burak. Tembok burak itu kita promosi dengan Yahudi. Tembok burak itu kita promosi. Sebelah ini adalah masjid burak. Dinding masjid itulah yang mereka muliakan. Sebelah sini adalah contohnya di sebelah itu masjid orang Islam. Di sebelah orang Yahudi. Tembok ni, dinding dimuliakan. Dinding masjid ni dimuliakan oleh orang Yahudi. Sebelah itu masjid orang Islam. Jadi masjid ini dimulia itu taman tembok burak. Yang dikatakan Nabi SAW menampak buruk baginda. Boleh faham ya? Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan kena faham betul-betul. Yang disebut Masjid Al-Aqsa ini bukan sebuah masjid. Kena faham ya? Masjid Al-Aqsa ini kompleks yang mana keluasannya 144,000 meter persegi. Dalamnya itu ada 5 buah masjid. Dulu masa saya sekolah dulu ada penceramah NGO. Pergi sekolah, beritahu tuan-tuan yang ubah emas ini bukan Masjid Al-Aqsa. Ini adalah apa? Adalah betul orang-orang Yahudi nak menirukan orang Islam. Masjid Al-Aqsa yang tepat. Padahal ubah emas itu pun termasuk salah satu Masjid Al-Aqsa. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang Yahudi nak melupakan satu peristiwa penting umat Islam yang perlu diingat, iaitu Nabi SAW disrahkan di batu tergantung. Di bawah kubah emas itu ada batu tergantung. Tuan-tuan tengok. Nabi tak ada tergantung antara lagi tergantung dari negara tidak. Ketika Nabi SAW nak dimirajkan, Nabi injak batu
lubang yang mereka boleh masuk, boleh muat 60,000 orang. Kalau muslimin muslimat di batu gerakan dan ikut berani ditahan oleh Jibril. Jadi itulah pun kalau kita baca kan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Nabi Mi'rajkan, betul? Daripada Masjidil Aqsa Nabi Mi'rajkan. Di mana lokasi Nabi Mi'rajkan itu di batu tu. Macam mana pula ada ceramah yang mengatakan itu bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dah depan tu. Ini merupakan pengaruh orang Yahudi yang meresap dalam pemikiran pendakwah orang Islam. Dulu saya kata, macam tu, yang ubah hijau, yang ubah emas, itu bukan Masjidil Aqsa. Yang ini semua yang bukti. Padahal itu pun Masjid Al-Aqsa. Kelemahan tadi saya masuk tadi. Kalau muslimin simak Muhammad itu ya. Baik, boleh tak? Makanan apa dia? Baik. Nabi SAW pernah ditanya tentang Masjid Al-Aqsa oleh seorang wanita. Qultu ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Qala ardul mahsyar wal mansyar. Itu fasallu bi fa inna salatan fi ka'alfi salatin fi ghairi. Qultu ara'aita illa astati' an atahammala ilayhi. Qala fatuhdi lahu zaitan yusraju fihi faman fa'ala dzalika fahuwa kaman adahu. Ya Rasulullah, berilah kami fatwa berkenaan dengan Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, berikan kami maklumat, fatwa tentang Baitul Maqdis. Bagi nama satu, ia adalah bumi al-mahsyar dan al-mansyar, tempat manusia akan berkumpul. Datangilah dan solatlah kamu di sana. Dan suruh pergilah, solatlah kamu di sana. Ini yang bertanya siapa? Perempuan, namanya Maimunah. Seorang wanita namanya Maimunah. Tapi bukan Maimunah al-Haris. Saya cari juga Maimunah. Siapa Maimunah al-Haris? Siapa Maimunah al-Haris? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis saya masyhur. Wanita ini bertanya Nabi, ya Rasulullah, berikan aku fatwa tentang Masjid Al-Aqsa. Dia kata, kau pergilah. Kalau perempuan pun Nabi suruh pergi, lelaki. Masa muslimat bermakna datangilah dan solatlah kamu di sana, sebab solat di dalamnya seperti solat 1000 kali di tempat lain. Aku bertanya lagi, bagaimana pendapat Tuhan jika saya tidak mampu pergi ke sana? Baginda menjawab, bawalah minyak. Yang dengannya lampu boleh dinyalakan dalamnya. Barang siapa melakukan itu, maka dia solat telah mendatanginya. Zaman dulu, zaman dulu nak menerangi bangunan pakai lampu apa? Kereta minyak, betul? Hantarkan minyak, terangkan, dimarahkan. Zaman sekarang ada pakai kereta lagi, pakai elektrik, hantarkan duit belanja. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Ta'ala fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim. Di situ di mana tu? Di Mekah. Ada tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan kemuliaannya. Di antaranya ialah maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini tempat batu Nabi Ibrahim pijak ketika baginda menaikkan dinding Kaabah. Bila dinding Kaabah semakin tinggi, Nabi Ibrahim tak mampu, tak sampai tangannya untuk letakkan batu di atas dinding yang tinggi. Maka anaknya ambil batu untuk Nabi Ibrahim, pijak atas batu itu, anaknya hulurkan batu di bawah. So, batu tempat Nabi Ibrahim pijak itu meninggalkan bekas tapak kaki baginda ialah maqam Ibrahim. Disebut sebagai maqam Ibrahim. Bukannya kubur Nabi Ibrahim. Kubur Nabi Ibrahim di Hebron, di Palestin. Tuan-tuan muslimin sini kubur maqam Nabi Ibrahim dalam sebuah masjid di Masjid Hebron, di sebuah masjid di Hebron, Palestin. Yang mana masjid itu, orang Yahudi memuliakan masjid itu dan
makam Nabi Ibrahim di situ. Ada hari-hari tertentu orang Islam tidak dibenarkan masuk dalam masjid itu. Kerana masjid itu akan ditukari kuil. Kalau tuan-tuan tempat masjid ke depan, tuan-tuan semayang Jumat ke situ, semayang waktu di situ, hari-hari tertentu tak dipakai. Orang itu nak pakai jadi kuil. Betul-betul. Pasal apa? Ada terkena kan? Demikianlah nasib saudara-saudara kita umat Islam di Palestin. Hanya boleh pakai masjid itu untuk penggunaan semayang, tapi bila hari tertentu orang Yahudi nak pakai, orang Islam kena jangan datang. Kerana masjid itu akan diubah sungai dalam tempoh berapa hari, itu dijadikan kuil bagi orang Yahudi memuliakan semayang, memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul. Mereka berdakwa bahawa Nabi Ibrahim adalah pengasas agama mereka, agama Yahudi. Tuan-tuan muslimin dirahmati Allah. Jadi bekas tapak kaki Nabi Ibrahim itu tuan-tuan dilihat. Nanti ada masuk tuan-tuan dilihat. Baru ulama mengatakan bahawa kalau nak tahu macam mana rupanya tapak kaki Rasulullah. Nak tahu macam mana rupa tapak kaki Nabi. Tengoklah tapak kaki moyangnya. Siapa moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Manakan tumpahnya buah, kalau tak tuan-tuan membuat simak rumah itu juga. Baik. Jadi bila ada masa nanti tuan-tuan berada di Semarang, cubalah tengok dalam apa tu? Macam kaca kan? Bekas tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam yang boleh dilihat sampai hari kiamat. Betul, itu ada tanda-tanda kemenangan yang nyata. Batu yang sifat dipejal, sebab yang lain asasnya insan yang mulia dilembutkan badannya bila ada bekas tapak kaki baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Allah lagi waman dakhalahu kana aminah. Siapa yang masuk ke dalamnya, masuk mana ni? Masuk ke kota Mekah, masuk ke tanah Arab. Siapa yang masuk ke dalamnya aman tenteramlah dia, aman tenteram daripada sifat marah, tak sabar. Tuan-tuan kena cek, kena boleh buat acid test. Jiwa kita ni berkeladak ataupun tidak, cuba masuk ke tanah Arab. Kalau marah makan tengah hari, lambat sampai lapar, ada masalah. Banyak masalah. Aircon panas berpeluh, mikrofon tak apa-apa. Banyak sangat komen. Kalau masuk kota Mekah ini, terimalah. Yang kita pun tak jatuh, kan? Bukan kita. Kalau kita tahu benda itu, kita uruskan. Kalau kita uruskan makanan, senanglah tuan-tuan. Kita sendiri masak, kita beri hidangkan, tapi kita tak gunakan. Yang uruskan makanan kita macam mencari. Baik. Allah Ta'ala jelas sekali lagi, siapa sahaja yang masuk ke kota Mekah pasti akan merasa aman dan tentram daripada sifat mazmum. Jadi kita kena cek kalau ada lagi perasaan tak suka, marah, benci dengan seseorang, apa lagi sifat tak sabar, pentingkan diri di kota Mekah ada orang lain, maknanya ada masalah dalam jiwa, hatinya masih lagi berkelayak. Kota Mekah, kota yang aman, bukan saja aman pada manusia, bahkan tumbuh-tumbuhannya juga dilarang merosakkannya seperti menerbang, mencabut dan mematahkan. Dan esok kita akan Arafah. Nanti esok tuan-tuan kita akan Arafah. Di Arafah ada ukun. Dulu ada ukun, ada pokok. Apa hukumnya kalau kita cabut ukun di Arafah? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Apa hukumnya kita ketik daun di Arafah ataupun kita patah ranting pokok-pokok di Arafah? Arafah adalah tanah halal.
Yang disebut sebagai tanah haram yang dilarang kita mencabut pokoknya, merosakkan tumbuh-tumbuhannya ialah Mekah, Muzdalifah, Mina. Tuan-tuan kalau ada nampak pokok-pokok ke tolong jangan patah ranting-ranting ni. Okey? Tuan-tuan muslimin simak sama dengan baik. Kita pergi bawah tu. Oleh itu bakal haji hendaklah betulkan niat kerana suci dan mulakan pujian doa seperti taubat dan istighfar sungguh-sungguh. Sesungguhnya Allah Taala Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan lagi Maha Pengasih. Mudah-mudahan semua bakal haji termasuk golongan yang terterap dan aman hajinya bila berkunjung ke tanah suci serta insya-Allah berboleh kemakmuran haji. Dah apa dah kan esok kita akan keluar daripada bumi Mina. Allah ada. Doa tuan jangan lama. Sampai di Muzdalifah nanti berapa lama kita akan disidai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bermabit. Kita pun dah tahu, tunggu saja. Bila datang pas, kita naik saja. Kalau pas lambat, terimalah. Itu juga salah satu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah urut. Berapa lama Syafiq kami nak berada di Muzdalifah ni? Mana bahasa Syafiq? Susah macam sangat. Dari lama pun lagi bagus juga. Banyak aktiviti yang kita boleh lakukan di Muzdalifah. Di Muzdalifah pun tanah haram juga. Ya. Jadi kan juga kita berjalan kita daripada Mina nanti nak pergi melontar Jawan, susah merubut nak pula jauh dengan ni. Memang haji tidak menjadikan keseronokan, haji tidak menjadikan kesenangan, haji tidak menjadikan apa lagi keselesaan, haji menjadikan kesusahan, kepayahan, demam, batuk, letih, berhingus, rambut busuk masai. Kenapa rambut busuk masai? Kalau sikat rambut kan dan kumpul dan rambut kan biarlah dia rambut busuk masai. Doa yang busuk masai lah yang makbul di sisi Allah SWT. Sambungan ayat berikutnya. Sekali lagi. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah. Itu siapa yang mampu sampai kepadanya. Alhamdulillah hari ini kita sampai ke. Syukur Allah. Nikmat mana yang kita nak usahakan. Nabi SAW beri peringatan bagi mereka yang berkemampuan sehat tubuh badan dah sampai giliran untuk ke tanah suci, dah dipanggil dari tabung haji, mereka SMS. Tapi dia kata nantilah, belum tersedia lagi lah, belum dapat seru lagi lah, rasa ini belum bersih lagi lah. Ingat Nabi SAW beri amaran, man malaka zadan warahilatan tuballighu ila baitillah walam yahujja wala alaihi ayyamuta yahudiyyan aw nasraniyya. Barang siapa yang mempunyai bekal dan kenderaan yang boleh membawanya melaksanakan ibadat haji ke Baitullah tapi dia tidak melaksanakannya, maka jangan menyesal kalau matinya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ini hadis yang popular, mati Yahudi mati Nasrani. Orang yang berduit, orang yang berharga, sehat badan, dapatlah panggilan oleh tabung haji untuk pergi ke Mekah. Dia tolak, dan dia rasa nantilah air belum sedia lah. Air banyak dosa lagi. Ibang nanti kata mati haji, mati nampak. Ustaz, ada orang jiran taman saya ni, dia orang kaya, banyak duit, rumah besar, pangkat besar, kereta besar, segala-galanya besar dah. Dia belum pergi haji Ustaz, dia meninggal. Perlukah saya semayangkan jenazah dia sebab Nabi kata mati dia mati Yahudi. Mati dia mati Nasrani Ustaz. Kenapa semayangkan mayat dia? Yang dimaksud oleh Nabi SAW mati Yahudi mati Nasrani maksudnya apa? Seksaan azab dalam kubur. Bahkan orang Islam yang beriman kepada Allah melakukan dosa maksiat derhaka dengan mak ayah tak semayang. Itikad hari sunnah wal jamaah, kalau Allah nak ampunkan, Allah boleh ampunkan dia. Allah Tuhan Maha Pengampun, Allah Tuhan Maha Pengasih.
Allah Tuhan Maha Penyayang. Tak usah kita pertikaikan kuasa Allah Ta'ala untuk mengampuni mana-mana hamba-Nya walaupun masa hidup. Pandangan mata kita dia banyak melakukan dosa maksiat, derhaka kepada mak ayah, contoh dia tak semayang. Tapi kalau Allah Ta'ala nak ampunkan, boleh tak? Boleh. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Tapi kalau Allah seksa, boleh tak? Kalau Allah seksa orang yang beriman dan kufur, boleh tak? Sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Mana pedih daripada azab orang yang beriman yang derhaka dengan azab orang kafir yang derhaka? Mana yang pedih? Orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak mau beriman kepada Allah walaupun masa hidup banyak melakukan kebaikan. Kenal siapa? Mother Teresa. Kenal siapa? Siapa? Pemimpin Afrika Selatan yang membebaskan Nelson Mandela, kan besar biasa kan, mendekam dalam penjara daripada dulu sampai dulu dah bukan dulu dia. Dia kenal Profesor Bukiti. Siapa Profesor Bukiti? Ahli sejarah, ahli sejarah. Profesor menulis buku tentang banyak ilmu, kitab-kitabnya, buku-buku dia. Walaupun orang dia tak ada dibaca, dirujuk. Besar tak ada kalau Islam, kalau Islam tak besar tak ada. Besar. Tapi dia bukan Islam. Semuanya kita berdaya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buat baik macam mana sekalipun, ya. Tetapi kalau Allah tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, tidak mahu mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah akhir zaman, tetap Allah tidak akan masuk surga. Nak masuk surga dia kena ada pasport la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah tetap akan diseksa dulu. Seksaan kata orang kafir sesungguhnya sangat azab sangat pedih. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu orang yang ada kemampuan tapi sengaja tidak mahu pergi haji, matinya akan diseksa seperti mati orang Yahudi dan juga Nasrani. Azabnya sangat pedih, sangat pedih. Kata orang sini orang ini. Berapa ramai orang dalam kubur ini masa hidup tak semayang, tak sempat bertobat, masa hidup kaki judi, minum arak, berjerit-jerit dalam kubur ini. Ya Allah, kembalikan aku semula ke dunia, aku tak tahan ya Allah. Sebuah azab panas dalam kubur ini ya Allah. Tolonglah ya Allah. Kita kalau panas kali ini boleh pasar rekon rumah kita. Dah pasar rekon, itu rekon tak ada lagi. Rumah kita tak ada lagi. Boleh lah sewa hotel kan? Tak ada duit boleh sewa hotel. Berapa lama clean out? KNP kata selalu 3 hari clean out. Tak ada lagi. Boleh lah sewa hotel tak ada duit lah. Kalau tak ada duit boleh lah bukan nikah. Bukan nikah. Bagi udara masuk. Bagi udara masuk. Boleh lah ambil kertas kipas. Dalam buku mana ada nikah. Mereka dalam buku panas dalam buku tu bahan hitam. Nak lagi mana dia berdiri dalam buku ni tolong. Bagi kerana aku semula ke dunia, aku nak bertaubat, nak minta ampun. Hidup hanya sekali, nanti kita menjadi apa? Maka dengan sebab itu peluang hidup ini adalah dimanfaatkan. Manusia bila dah mati tak boleh lagi sudah ke dunia. Kita mati buat apa? Katakanlah kita Dr. Ismail surat mati kita 7:20 minit malam. Kita mati 7:20 minit malam. Kalau kita ni nak beramal ibadat sebelum 7:20. Masuk 7:20 naik tahap tak boleh gerak ibadat. Nak ucapkan subhanallah sekali pun tak boleh. Masa itulah tuan-tuan. Sekarang kita buat kalau nak transfer duit, total telefon lagi nombor akaun orang tu ataupun QR. QR mudah kan? Senang ya, terus masuk transfer. Kalau nombor apa? Salah tak betul kan? Face tak boleh. Kalau muslim. Merayu
bukan kematian aku. Walaupun sekejap 1 minit saja saya nak transfer. QR masjid ni ada pada saya. QR account masjid ni ada pada saya. Saya nak transfer RM5,000. Transfer. Nak transfer, nak bersedekah sepuluh. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati bagi mereka. Baik. Yang dimaksudkan dengan mampu ialah cukup pembelajaran dan nafkah pergi dan balik untuk dirinya. Cukup keperluan nafkah asas bagi mereka yang berada di bawah tanggungannya. Ada kenderaan pergi dan balik, aman perjalanan, sihat tubuh badan dan ada kesempatan untuk menunaikan hak haji. Ada kesempatan dari maksudnya diri giliran otak giliran. Jadi saya katakan kepada ya, pergi haji ini macam apa? Macam dijemput oleh Allah Ta'ala meninggal dunia. Tak semestinya orang yang sakit jalan dulu. Tak semestinya orang yang sakit jalan dulu. Kadang-kadang orang yang sehat jadi awal pergi dulu mendahului orang sakit. Demikian juga pergi haji. Tak semestinya orang yang daftar awal pergi dulu. Yang daftar 2010 tak dapat bagian lagi. Tuan-tuan yang daftar 2012 alhamdulillah dapat tak sampai pergi syukur Allah Ta'ala. Maka gunakanlah nikmat datang ke sini. Anda bersyukur memperbanyakkan amal ibadat. Mudah-mudahan dengan itu Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Nikmatnya di hujung ayat, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang kufur ingkarkan kewajiban ibadat hari itu, maksudnya Allah Ta'ala Tuhan Maha Kaya, tidak berhajat dan selalu pun dari sekalian makhluk. Maksudnya barang siapa kufur perintah kewajiban haji, haji tak payah buat. Kenapa nak buat haji? Betul-betul dia menolak hukum kefarduan ibadat haji. Maka Allah Ta'ala Tuhan Maha Kaya selalu sekali tidak berhajat kepadanya. Kita adalah yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu adalah tadabbur kita pada malam ini, insyaAllah nanti esok kita akan sambung. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu wa ya najat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.